Assalamualaikum, salam sejahtera bersama saya Irfan Syamil di saluran Didik TV KPM untuk Sembang Didik. Hari ini kita akan bicarakan tentang peluang pengajian di program matrikulasi dan pastinya kita bawakan seorang tamu yang cukup luas pengalamannya. Kita bawakan tetamu kita dari Kementerian Pendidikan Malaysia sendiri iaitu Tuan Haji Muhammad Kasim Haji Jaafar, Timbalan Pengarah Sektor Pembangunan Pelajar. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat ya? Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih kerana bersama Irfan hari ini dalam Sembang Didik TV KPM untuk kita berkongsi tentang matrikulasi pacu kejayaan masa depan. Jadi saya tahu kiranya Tuan Haji ini adalah seorang yang sangat berpengalaman dalam bidang matrikulasi ini, dan sebagai pengenalannya mungkin Tuan boleh berkongsi kepada kita semua berkenaan dengan latar belakang bagaimana wujudnya program matrikulasi di Malaysia ini. Okey, terima kasih saudara Irfan ya. Pertamanya saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada kepada Didik TV kerana memberikan kesempatan sekali lagi kepada saya untuk bersiaran bagi berkongsi maklumat berkaitan dengan program matrikulasi. Dan saya juga ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada semua para penonton yang mendengar, mungkin di kalangan ibu bapa dan juga di kalangan pelajar khususnya, kerana ingin mungkin pada ketika inilah mereka ada berkesempatan untuk mendapatkan maklumat sebanyak mungkin berkaitan dengan peluang-peluang kemasukan ke program-program pra-universiti yang akan membawa mereka kepada peluang masa depan selepas mereka menduduki peperiksaan SPM. Dan rasanya mungkin tak lewat bagi saya untuk mengucapkan selamat maju jaya kepada pelajar-pelajar yang akan menduduki peperiksaan SPM. Tak lama lagi. Masih dah dekat dah. Yes. Jadi saya mendoakan agar pelajar-pelajar teruskan fokus kepada kecemerlangan, dan saya mengharapkan dianya dapat diterjemahkan dalam keputusan peperiksaan SPM nanti, dan pada ketika itulah nantilah pelajar-pelajar ini akan memilih laluan-laluan yang sesuai, dan insya-Allah akan memberikan satu gambaran masa depan yang lebih cerah selepas saja mereka mendapat keputusan SPM nanti. Kita doakan. Jadi untuk peringkat awal ni saya ingin maklumkan bahawa program matrikulasi ini sebenarnya telah diwujudkan agak lama, sejak tahun 1999 lagi. Itu dah 24 tahun dah, dah cukup matang dah kami sebenarnya. Jadi tujuan penubuhan program matrikulasi ini adalah memberikan peluang kepada pelajar, khususnya pelajar bumi putera 100%, untuk melanjutkan pengajian di peringkat ijazah pertama dalam bidang STEM, bidang sains, teknologi, matematik dan perakaunan. Dan mereka ini akan selepas saja tamat pengajian di program matrikulasi akan meneruskan pengajian universiti dari peringkat ijazah pertama. Dan untuk makluman Syarifan, kami dah telah menghasilkan sehingga kini hampir 500,000 orang pelajar. 500,000. Ya. Alhamdulillah. Dan mereka semua ini telah berjaya dalam kerjaya masing-masing, dalam bidang masing-masing, dan telah memberikan sumbangan kepada negara. Dan alhamdulillah lah, cukup besar peranan kami dalam memastikan bahawa pelajar-pelajar kami dapat memberikan sumbangan kepada bangsa dan negara lah. Malah sejak tahun sesi 2002-2003, asalnya pada tahun 1999 program ini khusus 100% kepada bumi putera. Tetapi apabila tahun 2002 pada tahun 2002 hingga 2003 kota untuk di program matrikulasi telah berubah, yang mana kita telah memberikan peluang kepada pelajar bukan bumi putera sebanyak 10% dan pelajar bumi putera 90%. Jadi dasar ini kekal sehingga sekarang. Dan untuk makluman para penonton, anak-anak pelajar yang saya kasih sekalian, kita menyediakan 30,000 tempat pada setiap sesi pengajian. 30,000 tempat. Dan kami dah menyediakan tempat di 15 buah kolej dan 2 kolej semara. Seluruh Malaysia? Seluruh Malaysia. Semua negeri ada kolej matrikulasi kecuali Terengganu. InsyaAllah kita mengharapkan akan diwujudkan kolej matrikulasi di Terengganu lah. Malah kalau di Sabah bagi di Borneo, kita ada 2 kolej matrikulasi di Kolej Matrikulasi Sarawak dan juga Kolej Matrikulasi Labuan. Jadi Kolej Matrikulasi Labuan ni agak cantik lah di Pulau Bebas Cukai, yang sudah pastilah mungkin menjadi idaman kepada pelajar-pelajar yang belum pernah pergi ke Labuan, berada di program matrikulasi dan berada dan menikmati keindahan di Pulau Labuan. Betul. Mungkin sebenarnya kita boleh letakkan satu kolej di Langkawi pula. InsyaAllah. Rasa itu mungkin maklumat awal lah berkaitan dengan latar belakang program matrikulasi. Baik. Terima kasih Tuan Haji. Itulah sebenarnya permulaan kepada program matrikulasi di Malaysia ini. Bermula pada tahun 1999 dan kotanya kekal sehingga kini 90% untuk bumi putera dan 10% untuk bukan bumi
Putra, termasuk bangsa Cina, India dan sebagainya. Baik, sekarang ini mungkin Tuan boleh jelaskan kepada kita berkaitan dengan jurusan yang ditawarkan di program matrikulasi KPM ni dan bidang pengajian yang boleh diikuti selepas mereka tamat pengajian. Ya, okey. Kami menawarkan 4 jurusan. Dan saya rasa jurusan-jurusan yang kami tawar ini telah sedia maklum oleh pelajar sendiri dan juga oleh kaunselor-kaunselor sekolah. Jadi saya mengharapkan pelajar-pelajar sebelum membuat pemilihan jurusan yang nak dipilih di program matrikulasi, sebaik mungkinnya merujuk kepada kaunselor-kaunselor sekolah. Betul. Buat petaksaan psikometrik dulu. Ya, betul. Kerana pemilihan jurusan akan menentukan bidang yang akan diikuti di universiti dan juga dan kerjaya mereka selepas tamat universiti. Jadi sebab itulah kami mengharapkan pendedahan yang diberikan oleh pihak kaunselor sekolah akan membantu pelajar dalam buat pemilihan. Di matrikulasi kami menyediakan 4 jurusan, iaitu jurusan sains, kemudian jurusan kejuruteraan, jurusan perekonomian dan jurusan perekonomian profesional. Okey. Dan setiap jurusan ini akan membawa kepada kecenderungan kepada pelajar kepada bidang-bidang yang akan mereka ikuti semasa di universiti nanti. Misalnya kalau jurusan sains, kita ada 3 aliran, iaitu aliran sains hayat, sains fizikal dan sains komputer. Yang mana ketiga-tiga ini akan berbeza berdasarkan kepada subjek yang diikuti semasa mereka berada di kolej matrikulasi. Jadi kalau katalah contoh, saya bagi contoh. Untuk sains hayat, dia ambil 4 mata pelajaran subjek teras. Fizik, matematik, fizik, kimia, bio. Jadi sudah pasti dah dia tepuk dah, dia tanya saya nak bidang apa, dia bidang sains. Dia boleh sebab semua ada subjek ada kat situ. Boleh doktor kat situ boleh. Ya, boleh. Tak ada masalah. Kemudian ni kalau kita ambil sains aliran kedua lah aliran sains fizikal. Dia tak ambil bio. Bio tu diganti dengan fizik. So dia bidang-bidang yang ada subjek bio dah tak boleh diikuti semasa di universiti lah. Begitu juga dia diganti dengan kemudian begitu juga dengan sains komputer. Yang mana pelajar tidak ambil bio dan diganti dengan sains komputer. Fizik dia ambil juga. Fizik dia ambil. Okey. Untuk sains komputer dia ambil subjek bio tapi tidak ambil fizik. Berbanding dengan sains hayat, dia ambil dia tidak ambil subjek bio tetapi ambil sains komputer. Bio tu diganti dengan sains komputer. Okey. Kalau pelajar-pelajar memang kecenderungan dia nak jadi jurutera. Okey, jurutera Kita ada 3 kolej matrikulasi yang menawarkan aliran jurusan kejuruteraan. Spesifik. Yes. Yang mana walaupun bagaimanapun kita telah menawarkan 4 aliran, iaitu asas kejuruteraan. Asas kejuruteraan ni kita tawarkan kepada pelajar-pelajar yang di luar sana yang menduduki PESA SPM yang tidak ada asas subjek kejuruteraan peringkat SPM. Sekolah-sekolah biasa. Sekolah Sarpono, sekolah SMK dan sebagainya yang tidak ada subjek asas kejuruteraan dan ingin nak jadi jurutera, boleh masuk ke jurusan kejuruteraan dan dia akan ambil aliran kejuruteraan. Manakala 3 lagi iaitu aliran kejuruteraan mekanikal, awam dan elektrik elektronik berdasarkan kepada subjek yang mereka ikuti semasa peringkat SPM. Biasanya pelajar-pelajar sekolah teknik yang akan mengikuti aliran. Yang ketiga ialah jurusan perekonomian. Nak jadi accountant, nak jadi bidang actuary dan sebagainya, dia ambil jurusan perekonomian dan yang terakhir ialah jurusan perekonomian profesional. Yang ini kalau pelajar ini memang dah fokus nak jadi accountant bertauliah. Mereka belajar setahun di matrikulasi, 2 tahun setengah saja mereka belajar di UiTM dan terus dilantik sebagai boleh ditawarkan untuk menjadi sebagai accountant profesional. Jadi ini merupakan bidang-bidang jurusan yang ditawarkan di matrikulasi. Baik. Jadi untuk seseorang murid itu atau pelajar itu yang ingin menjadi seorang account professional yang dalam bidang itu, jadi dia perlu masuk ke UiTM selama 2 tahun. Sebab kita ada kerjasama dengan pihak UiTM dengan ACCA. Dia masuk dia masuk saja matrikulasi setahun, kerjasama secara automatik sama dengan UiTM, dia dah ada tempat dah di UiTM sebagai pelajar UiTM. Habis matrik terus masuk ke universiti. Secara automatik. Tidak perlu melalui UPU dan sebagainya. Terus menarik. Sebagai anak angkat lah pada pelajar UiTM dan kerjasama juga dengan ACCA yang akan mengiktiraf program inilah untuk sebagai accountant bertauliah. Jadi itulah sebenarnya peranan sebagai seorang murid ni perlu memilih kejayaan terlebih dahulu. Pastikan kita berjumpa dengan kaunselor di sekolah untuk kita pastikan di mana hala tuju dan minat kerjaya kita selepas ini. Terima kasih Tuan Haji. Dan mungkin sekarang ni kita nak tahu juga, kita nak tahu dari pengenalannya bagaimana. Dan sekarang ni mungkin ramai murid bertanya kepada Irfan, bagaimana syarat untuk masuki ke program matrikulasi ini? Apakah caranya? Untuk makluman anak-anak penonton yang saya kasih sekalian, jurusan untuk masuk ke program matrikulasi
dia ada syarat am dan syarat khusus ya. Syarat am yang pertamanya dia mestilah pelajar ni warga negara Malaysia. Warga negara Malaysia maknanya ada IC lah. IC ya, warga negara. Yang kedua ialah umurnya tidak lebih daripada 20 tahun pada 20 tahun. okey. Dan yang ketiga ialah mesti menggunakan SPM semasa. Maksud dia SPM semasa, katalah tahun lepas dia tak dapat ditawarkan oleh program meritokrasi, dia tak boleh gunakan SPM berkenaan untuk memohon pada tahun ini. Okey. Kalau dia nak mohon pada tahun ini, oleh kerana umur dia belum capai 20 tahun, dia kena mengulang semula SPM. Ulang balik SPM sekali-sekali. Mesti SPM yang semasa lah. Jadi dari segi setiap jurusan yang kami tawarkan tersebut ada syarat-syarat kelayakan minimum yang ditetapkan. Jadi saya mengharapkan perincian apakah subjek-subjek yang akan diambil kira dalam penilaian untuk kemasukan sebagai syarat kelayakan minimum untuk kemasukan meritokrasi. Saya menggalakkan anak-anak pelajar merujuk kepada portal kami dan di situ ada dinyatakan tentang syarat-syarat kelayakan minimum yang boleh dirujuklah. Ataupun kalau susah juga rujuk kepada kaunselor. Sebab kami telah maklumkan kepada semua kaunselor di seluruh Malaysia tentang syarat kelayakan minimum dan kami dah bagi pamphlet dan sebagainya, dan juga kami serahkan juga dia punya video tentang taklimat-taklimat berkaitan dengan program meritokrasi. Kat situ ada memang terperinci tentang apakah syarat kelayakan minimum yang melayakkan pelajar-pelajar ini untuk mendapat tawaran ke program meritokrasi. Baik, semuanya di hujung jari. Diberi semak di matrikulasi.moi.gov.my. Terima kasih Tuan Haji Kasim. Itulah pengenalan kepada topik kita hari ini, di mana program matrikulasi ini sememangnya memberikan kejayaan di Malaysia. Kita akan berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam Sembang Didik TV KPM. Kembali menyaksikan Sembang Didik TV KPM tentang matrikulasi pacu kejayaan masa depan. Dan sekarang ini Ifan masih bersama dengan Tuan Haji Kasim untuk kita berkongsi tentang kehebatan program matrikulasi KPM ini. Dan mungkin persoalan yang bermain di fikiran ibu bapa sekarang ini, apakah sebenarnya kelebihan jika anak mereka dimasukkan ke program matrikulasi ini, dan apakah keistimewaannya kepada mereka? Adakah mereka dapat melanjutkan pengajian di luar negara ataupun bagaimana? Jadi Tuan Kasim, silakan, apakah sebenarnya kelebihan jika anak kita ini masuk ke program matrikulasi? Okey, terima kasih Saudara Ifan. Kalau saya lihat sebagai seorang bapa, pun akan berfikir sama seperti yang dihasratkan oleh Saudara Ifan, iaitu sudah pastilah saya untuk masa depan anak-anak saya mestilah memikirkan apakah peluang-peluang yang terbaik untuk anak saya ikuti. Dengan peluang ini saya boleh memberikan nasihat kepada anak-anak saya sebagai laluan yang terbaik selepas saja mereka memiliki peperiksaan SPM. Jadi saya nak nyatakan beberapa keistimewaan, kelebihan yang ada di program meritokrasi. Yang pertama ialah saya nak sentuh tentang kebolehpasaran pelajar program meritokrasi. Untuk makluman Saudara Ifan, pelajar-pelajar program meritokrasi pada setiap sesi, lebih pada 99% pelajar-pelajar kami berjaya melanjutkan pelajaran ke universiti di dalam bidang di peringkat ijazah pertama. Malah kalau saya bagi contohlah pada sesi lepas, sesi 2021-2022, yang mana 99.9% pelajar kami telah berjaya mendapat tempat di universiti, sama ada di IPTA ataupun di IPTS. Malah sama ada dia juga di dalam negara ataupun di luar negara. Dan pelajar-pelajar kami sejak tahun 2006 sehingga kini, setiap tahun pelajar-pelajar kami mendapat penajaan. Bagi pelajar-pelajar cemerlang yang telah kita saring, mereka ini ditawarkan di beasiswa penuh melanjutkan pengajian di luar negara. Kalau kita lihat pada tahun 2006 sehingga 2018, pelajar-pelajar kami yang ditaja oleh KPM, mereka dihantar ke UK, universiti yang ternama di UK. Tetapi mulai tahun 2019 hingga sekarang, pelajar-pelajar cemerlang kami ditawarkan ke universiti-universiti yang terbaik di Australia dan juga New Zealand. Jadi ini menggambarkan bahawa pelajar-pelajar kami bukan sahaja cemerlang dapat perusahaan yang terbaik, tetapi juga mendapat pengiktirafan
dapat melanjutkan pelajaran di peringkat antarabangsa, bukan sahaja di dalam negara. Malah kalau kita lihat apa yang cukup membanggakan kami, kalau bila kami buat analisis pada sesi 2019-2020 sehingga sekarang, kita dapati pelajar-pelajar kami 70% ke 75% pelajar kami pada setiap sesi berjaya melanjutkan pengajian dalam bidang utama, dalam pilihan utama mereka. Okey, first choice mereka lah. Ya, first choice mereka. Jadi ini merupakan satu kebanggaan bagi kami. Bukanlah maknanya kami ini mendapat pengiktirafan. Maknanya program kami ini program-program yang sama taraf dengan program-program yang lain. Jadi ini merupakan satu kebanggaan bagi kami, ya. Bukanlah program orang kata program lelong. No. Bila 70%, 75% mendapat pilihan mereka, sudah pastilah ia merupakan mungkin antara pilihan utama pihak universiti menawarkan tempat kepada pelajar-pelajar kami. Betul. Yang ini yang cukup membanggakan kami lah. Sebab saya pun pernah menjadi pelajar universiti di mana saya pun nak dapatkan pilihan yang pertama tu. Ya, betul. Jadi kalau kita lihat kejayaan yang telah dikecapi oleh murid-murid ataupun pelajar matrikulasi ini, 75% dan ke atas, ya. Ya, 70 setakat ini 70 ke 75%. 70 sehingga 75% yang mendapat pilihan pertama mereka. Pilihan utama. Pilihan utama. Okey. Malah kalau kita yang membanggakan kami, sehinggalah pihak ACCA melanjutkan kerjasama dengan kami apabila 3 kohort pertama yang mereka tawarkan kepada kami, pelajar-pelajar jurusan perkawanan profesional 100% lulus, dapat keputusan yang cemerlang dan ditawarkan secara automatik ke ITM. Malah pada sesi 2021 seorang pelajar yang bernama Hanah Mustazah telah menjadi pelajar terbaik Malaysia. Dan kedua terbaik dunia. Dalam peperiksaan ACCA. Susulan daripada kerja inilah menyebabkan ACCA menawarkan lagi bidang tawaran program ACCA di program matrikulasi lah. Itu yang pertama dari segi keboleh pasaran. Yang kedua saya nak sentuh juga dari segi pengiktirafan universiti luar negara di program kami. Mungkin ramai yang tak tahu bahawa program matrikulasi ini telah diiktiraf oleh universiti luar negara melalui program antarbangsaan kami pada tahun 2006. Kami telah menggerakkan kerjasama dengan pelbagai universiti di luar negara untuk mendapatkan pengiktirafan di pengiktirafan program matrikulasi lah. Yang mana kita telah menjalinkan kerjasama dengan beberapa universiti yang terkemuka di UK, di Australia dan New Zealand. Dan akhirnya sehingga kini 45 buah universiti terkemuka di Australia, New Zealand dan juga beberapa negara lain. Yang terkini adalah seperti Kyoto University Jepun, Otago University di Jepun telah mengiktiraf program kami. Jadi sebenarnya pengiktirafan ini bukannya mudah. Betul, saya setuju. Dia hasil daripada kualiti yang telah kami bina sejak penubuhan matrikulasi. Jadi kami dah bina dari segi kualiti, dari segi kurikulumnya, kualiti dari segi pentaksirannya, peperiksaan dan sebagainya, dan juga prasarana. Sebab mereka ini sebelum mengiktiraf mereka akan datang ke program matrikulasi, ke bahagian matrikulasi dan pergi ke kolej-kolej melihat sendiri sebelum mereka buat pengiktirafan. Jadi sebenarnya untuk makluman Cik Ifan, kami sebenarnya bekerjasama penuh dengan pihak universiti yang mana kurikulum kami, pentaksiran kami, peperiksaan kami sebenarnya diketuai oleh pensyarah-pensyarah pakar daripada universiti. Mereka yang kawal. Malah kami ada jabatan kuasa penasihat akademik yang terdiri daripada Timbalan Chancellor Akademik daripada universiti. Jadi kualiti kami memang sentiasa terkawal. Terkawal dan terjamin. Ya, kawalan terjamin. Jadi jangan bimbanglah. Betul. Tentang matrikulasi ini dari segi kualiti dan sebagainya. Orang ragu-ragu, jangan ragu-ragu. Sebab kami sentiasa memastikan kualiti kami terjaga dan kami memastikan bahawa pelajar-pelajar yang hasil daripada matrikulasi, pelajar-pelajar yang berkualiti yang menjadi rebutan kepada universiti sama ada di dalam negara ataupun di luar negara. Dan seterusnya saya nak sentuh juga tentang tenaga pengajar kami. Orang yang menggerakkan murid-murid pelajar ini. Tak cukup lengkap kalau sekiranya tenaga pengajar kami saya tak tentulah. Sebab tenaga pengajar kami adalah tenaga pengajar yang cukup berkualiti. Sebab nak masuk sebagai tenaga pensyarah di kami akan tapis, kami akan saring. Yang mana pelajar pensyarah yang ingin menjadi tenaga pengajar kami akan saring melalui proses temuduga yang agak ketat. Yang mana mereka mestilah
mempunyai yang pertamanya ialah pengalaman mengajar. Jadi sekurang-kurangnya Berapa tahun pengalaman tu? sekurang-kurangnya 8 tahun. 8 tahun. Sebab mereka akan ditawarkan grade 4.4 minimum. Okey. Kemudiannya mesti mengajar dalam bidang yang mereka ikuti semasa di universiti. Sebab kami nak pastikan bahawa mereka betul-betul mantap dari segi konten dia. Kemudiannya yang ketiganya, kami nak pastikan bahawa mereka ni juga mempunyai latar perkhidmatan yang cukup baik, cukup cemerlang. Mungkin dah berikan sumbangan dari pelbagai aspek yang membolehkan kami menawarkan tempat mereka di program matrikulasi sebagai warga kami lah. Malah di matrikulasi bukan sahaja pensyarah-pensyarah yang kami ambil ni, pensyarah yang berpengalaman, kami juga ada pensyarah-pensyarah yang saya sebutkan tadi yang kita hantar ke luar negara bagi program pelajar cemerlang yang kami masukkan, yang saya masukkan ialah di bawah skim latihan tenaga pengajar program matrikulasi. Baik. Okey. Pensyarah sekarang ni dah ada 299, hampir 300 pelajar-pelajar yang PPC ni, yang bawah skim ini telah kami tempatkan di sekolah-sekolah matrikulasi. Pelajar-pelajar ini kami hantar ke luar negara, ke UK, ke Australia, New Zealand setakat ini. Mereka yang mempunyai kemahiran dari segi pedagogi yang terkini. Kemudian dari segi konten mereka menguasai dalam penggunaan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar dan mereka akan gunakan sepenuhnya semasa di matrikulasi. Dan yang ketiganya yang menariknya, oleh kerana kami pilih di kalangan pelajar-pelajar cemerlang kami dan tahu bagaimana untuk cemerlang di matrikulasi. Jadi ketiga-tiga ini menyebabkan mereka merupakan kami punya kekuatan kami untuk memastikan bahawa pelajar-pelajar akan terus cemerlang di bawah bimbingan mereka. Malah di matrikulasi kami ada pensyarah-pensyarah senior. Pensyarah-pensyarah senior dan juga pensyarah-pensyarah kami anggap sebagai pensyarah SMEs, iaitu subject matter expert, yang mana mereka ni mempunyai pengalaman yang cukup banyaklah. Sebab sebelum ni matrikulasi, bila ditubuhkan matrikulasi, kami menerima pensyarah-pensyarah daripada UKM, asasi matrikulasi UKM, matrikulasi USM yang ditutup sebagai tenaga pengajar kami. Dan mereka ni akan menjadi orang yang akan menggerakkan kekuatan kami di matrikulasi. Jadi mereka ini akan menjadi pembimbing, mentor kepada pensyarah-pensyarah bagi memastikan kita dapat bergerak sebagai satu pasukan bagi memastikan kejayaan pelajar-pelajar kami di matrikulasi. Ya, seiring dan sejalan bukan sahaja pelajar-pelajar, malah kepada tenaga pengajar di program matrikulasi KPM. Okey. Sekarang Tuan Haji, saya difahamkan bahawa program matrikulasi ini amat prihatin dengan menjaga kebajikan para pelajar. Oleh itu, boleh Tuan Haji kongsikan kepada kita maklumat tentang bantuan yang diberikan dari segi mungkin kewangan kepada murid-murid yang berminat dengan program matrikulasi ini, bagaimana? Okey, terima kasih. Di program matrikulasi sebenarnya kami cukup peka tentang isu semasa sekarang ni. Terutamanya isu ramainya B40. Kemudiannya malah pelajar kami sebahagian besarnya adalah pelajar pada kumpulan B40, 60% adalah pelajar B40. Begitu juga dengan sekarang ini pandemik pandemik COVID-19 ya. Jadi kami faham tentang isu-isu berkenaan. Sebab itulah kemasukan ke matrikulasi mulai tahun 2020 kami dah tidak perlukan bayaran secara percuma. Kemudian pelajar-pelajar ini bila dia masuk ke matrikulasi, kami akan memastikan bahawa kebajikan mereka akan terjamin. Sebab itulah kalau kita lihat, oleh kerana program matrikulasi adalah program di bawah pengurusan KPM, sebab itu kalau kita lihat yuran pengajian dia, yuran penginapan secara percuma. Semuanya ditanggung oleh kerajaan. Malah pelajar-pelajar yang layak, mereka akan diberikan allowance wang saku ataupun ikut semester ke Tuan Haji? Ya, bantuan sara hidup setiap bulan kita bagi. Yes. Sebanyak 2,500 bagi satu sesi pengajian lah. Jadi yang ini akan membantu mereka untuk mengikuti pengajian dengan sebaik mungkin lah. Ya. Jadi tak full fokus lagi sebab semuanya dibantu di matrikulasi. Kemudiannya kalau kita lihat juga dari segi bantuan yang lain yang kami bagi adalah bantuan dari segi sosial dan emosi. Ya, kalau tadi kewangan, ini dari segi kesihatan mental mereka. Sebab ada pelajar-pelajar yang mungkin pertama kali duduk di asrama. Betul. Jauh dengan ibu bapa. Jadi kami sebenarnya telah bantu mereka dari awal. Kami dah rancanglah. Mereka ini akan diberikan, kami akan menawarkan perkhidmatan kaunseling. Kaunselor-kaunselor kami yang terlatih, ya, setiap kaunselor ada 4 orang kaunselor yang akan memberikan perkhidmatan secara percuma dan mengalu-alukan kehadiran pelajar-pelajar ini. Malah kami ada program-program yang khusus bagi membantu pelajar dan memantau pelajar dari masa ke semasa. Misalnya kami ada program mentor-mentee atau sekarang dipanggil MEPRO. Matrikulasi MEPRO ini ialah
yang mana ada mentor yang terdiri daripada pensyarah-pensyarah yang akan membimbing pelajar. Dalam kumpulan-kumpulan kecil akan ada pertemuan 2 minggu sekali untuk membincangkan apa isu-isu, apa masalah-masalah emosi yang dihadapi oleh pelajar dan bimbingan dari masa ke semasa. Betul. Begitu juga kami ada program peer assisted learning, iaitu kami nak membantu pelajar untuk cemerlang dari segi akademik. Di kalangan pelajar-pelajar yang cemerlang ni, kumpulan-kumpulan pelajar yang cemerlang ni, kami akan wujudkan kumpulan-kumpulan yang akan membimbing adik-adik. Membimbing rakan-rakan, kawan-kawan lain yang sederhana. Dan supaya kita nak bukan seorang 2 orang yang cemerlang. Kita nak semua sekali. Kita nak semuanya cemerlang. Jadi gabungan ini, bantuan ini saya rasa sudah memantapkan lagi lah dari segi sosial dia, segi emosinya, kewangannya. Yang penting ialah pelajar fokus kepada kecemerlangan akademik. Betul. Yang paling penting dapatkan ketua cemerlang untuk melanjutkan pengajian di peringkat universiti dan ijazah pertama. Terima kasih Tuan Haji. Itulah sebenarnya perkongsian Tuan Haji untuk kita melahirkan pelajar-pelajar holistik ini memerlukan bantuan dan sokongan oleh banyak pihak. Kita akan berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam Sembang Didik TV KPM. Inilah dia Sembang Didik TV KPM dan kali ini kita bersama dengan seorang lagi tetamu yang bersama dengan Irfan dan juga Tuan Haji. Kita persilakan Muhammad Syawal Muhammad, pelajar Universiti Melaya, jurusan Kejuruteraan Awam tahun pertama yang merupakan alumni Kolej Matrikulasi Kejuruteraan Pahang sesi 2021-2022. Assalamualaikum Syawal, apa khabar? Salam, sihat Alhamdulillah, sihat. Terima kasih kerana bersama Irfan ini untuk kita berkongsi tentang kejayaan Syawal sendiri di program matrikulasi. Baik, tapi sebelum itu Syawal, kita akan beralih kepada Tuan Haji dulu, di mana kita akan tanyakan lagi satu soalan dari segi bantuan. Bantuan yang diberikan tadi, Tuan ada cakap tentang kewangan dan juga hikmat kaunselor. Jadi mungkin sekarang ni saya dapat tahu juga di mana program matrikulasi memberikan bantuan kepada pelajar berkeperluan khas. Jadi mungkin boleh kongsikan tentang itu Tuan. Okey, terima kasih Saudara Irfan. Untuk makluman para penonton bahawa matrikulasi juga merupakan program yang mesra OKU. Yang mana kami telah menyediakan kemudahan-kemudahan yang sesuai untuk digunakan oleh OKU, seperti kita ada menyediakan kemudahan seperti lift, kemudiannya laluan, bilik-bilik khas dan sebagainya yang akan digunakan oleh pelajar-pelajar OKU. Dan kami telah menyediakan 5 kolej matrikulasi yang akan ditempatkan pelajar-pelajar OKU di Kolej Matrikulasi, iaitu kalau di Johor di Kolej Matrikulasi di Zon Selatan, Kolej Matrikulasi Johor. Baik. Kemudian di tengah Kolej Matrikulasi Selangor, Kolej Matrikulasi Pahang di Zon Timur, utara di Kolej Matrikulasi Kedah dan Kolej Matrikulasi Labuan bagi zon Borneo. Jadi kolej-kolej ini kami dah sediakan kemudahan-kemudahan yang sesuai bagi memastikan pelajar-pelajar OKU ini mendapatkan pendidikan yang terbaik. Betul. Dan boleh membolehkan mereka dapat mengikuti pengajian dengan sebaik mungkinlah. Dan namun begitu, kami tidaklah menawarkan tempat kepada pelajar-pelajar OKU yang agak kritikal. Dia punya perbezaan dia, keperluan dia, dan pelajar-pelajar yang kami terima adalah pelajar-pelajar yang mampu menguruskan diri sendiri dan dapat mengikuti pengajian dengan sebaik mungkin, misalnya boleh ke makmal, bengkel dan sebagainya. Jadi pelajar-pelajar inilah mungkin kami akan saringlah, yang mana pelajar-pelajar yang ini sahaja yang akan kami tawarkan tempat. Saringan itu Tuan Haji adakah berdasarkan laporan kesihatan mereka atau bagaimana? Kami ada 2 cara. Satu yang kita saring dengan kita call sendiri pelajar dia punya keperluan dia, dan kita akan kita sesuaikan dengan program kami lah. Kemudian kami juga akan talikan juga dengan bahagian pendidikan khas. Mungkin kita akan lihat dari segi kesesuaiannya sebelum kami menawarkan tempat lah. Dan malah pelajar-pelajar ini kami akan tambah, selain daripada allowance saku tadi, bantuan sara hidup tadi, kami akan tambah juga allowance keperluan khas. Alhamdulillah. Yang dengan kerjasama dengan bahagian pendidikan khas, mereka menawarkan allowance sebanyak RM150 sebulan bagi pelajar-pelajar yang menyikat OKU lah. Jadi insya-Allah setakat ini kami dah ramai pelajar-pelajar OKU yang telah berjaya. Betul. Dan ada selebriti lah sekarang ni dan berjaya dalam bidang masing-masing lah. Alhamdulillah
semuanya memberikan satu kepuasan kepada kami lah membantu mereka. Alhamdulillah, syukur nampaknya apabila bukan sahaja kepada kita tetapi murid ataupun pelajar yang berkeluar sini juga dijaga dengan baik dan rapi oleh program matrikulasi KPM. Terima kasih Tuan Haji. Apa nak tanya kepada Syawal? Syawal rasa matrikulasi ni special ke tak? Special. Okey. Ada tempat di hati Syawal, betul? Betul. Sebab Syawal merupakan pelajar matrikulasi Pahang dan juga merupakan pelajar untuk program kejuruteraan ya pada sesi 2021 dan 2022. Mungkin sekarang ni Abang nak tanya kepada Syawal, kenapa Syawal ni berminat untuk memasuki program matrikulasi? Sebab kita ada program lain seperti asasi, kita ada IB, kita ada A-level. Kenapa matrik? Okey. Silakan Syawal. Saya mula mengenali program matrikulasi ini semasa saya berada di tingkatan 4, di mana cikgu kami telah memperkenalkan program ini kepada kami semua. Pada masa itu, saya tidak mempunyai sebarang perancangan tentang pelanjutan pengajian saya selepas SPM. Baik. Tetapi, cita-cita saya sejak kecil lagi ingin menjadi seorang jurutera awam. Dah ada cita-cita? Memang dah ada cita-cita dia. Cuma jalan tak jumpa lagi. Semasa saya berada di tingkatan 5, saya baru sedar dan perasan bahawa Kolej Matrikulasi ini juga menawarkan jurusan matrikulasi, jurusan kejuruteraan dan juga mempunyai kolej yang khas untuk bidang tersebut. Itu yang menyebabkan saya mudah lagi terdekat dengan matrikulasi ini. Selain itu, program matrikulasi ini juga menawarkan program fast track di mana kita boleh menghabiskan pengajian dalam tempoh setahun untuk meneruskan pengajian kita ke universiti awam. Baik. Bukan itu saja, jurusan matrikulasi ini yang lebih terbuka membolehkan pelajar-pelajar untuk meneruskan pengajian mereka dalam bidang yang mereka minati di universiti kelak nanti. Aspek-aspek seperti ini yang menyebabkan keminatan saya semakin mendekat ke matrikulasi. Okey, terima kasih Syawal. Nampak sebenarnya Syawal ni dah ada hala tuju tetapi belum jumpa jalan lagi ketika itu selepas tingkatan 4. Dan apabila ada guru yang memberitahu kepada Syawal tentang program matrikulasi di Malaysia ini, dari di situlah Syawal tertarik untuk melanjutkan pengajiannya di peringkat matrikulasi dan seterusnya menjadi pelajar universiti di Universiti Melaya dalam program kejuruteraan awam. Alhamdulillah, Abang doakan agar Syawal terus berjaya dalam masa hadapan insya-Allah. Dan sekarang kita beralih kepada Tuan Haji sekarang ini. Dari segi bagaimanakah sebenarnya program matrikulasi ini membantu dalam kemenjadian murid? Okey, terima kasih. Oleh kerana kami di bawah bawah KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia, kami tak boleh lari daripada falsafah pendidikan negara. Kami nak nak memastikan bahawa pelajar-pelajar yang kami hasil ini bukan sahaja cemerlang segi akademik tetapi secara menyeluruh dari segi sasiah dan sebagainya, sebab mereka akan menjadi modal insan yang akan membangunkan negara. Sebab itulah kami amat menekankan tentang soal kemenjadian pelajar yang kami hasilkan selepas saja mereka menamatkan pengajian sama di matrikulasi ataupun di peringkat universiti dan akhir bekerja sebagai seorang tenaga kerja yang berjasa kepada bangsa dan negara. Sebab itu selain daripada kami fokus kepada kecemerlangan akademik, kami juga fokuskan juga kepada aspek-aspek lain, aspek-aspek segi pembangunan insaniah, pembangunan insan di kalangan diri pelajar. Sebab itu kami juga fokus kepada aktiviti-aktiviti bersifat co-curriculum dan juga co-academic yang kami anggap sebagai satu program yang akan dapat membantu pelajar meningkatkan lagi nilai-nilai murni yang yang ada pada diri pelajar yang diperoleh semasa aktiviti-aktiviti dilaksanakan. Kami telah membina membina sebanyak mungkin peluang-peluang kepada pelajar untuk mendapatkan ataupun mengikuti aktiviti-aktiviti sama ada di peringkat kolej, peringkat kebangsaan ataupun peringkat antarabangsa. Pelibatan inilah menyebabkan mereka akan dapat mendapat pelbagai nilai-nilai. Malah kami dalam plan transformasi pendidikan, transformasi program matrikulasi 2021-2025, kami telah menekankan juga ada satu aspek yang strategik yang kami pastikan bahawa pelajar ini cemerlang dari segi keseluruhan. Kami lihat dalam teras 1 tentang keberhasilan bakat, yang mana kat situlah kami akan memastikan pelajar-pelajar bukan saja KPI untuk mencapai 3.5 PNGK, tetapi pelajar ini mesti seramai mungkin akan terlibat dalam aktiviti-aktiviti co-curriculum dan juga co-academic.
Jadi penglibatan mereka ini kami sasarkan 20% sekurang-kurangnya pelajar-pelajar kami terlibat dengan aktiviti-aktiviti di peringkat kebangsaan dan juga antarabangsa. Jadi sebab itulah nanti insya-Allah apabila mereka keluar nanti bukan sahaja mereka akan cemerlang dari segi akademik, cemerlang dari segi sosial, malah akan membantu pelajar ini sebab salah satu daripada syarat kemasukan ke UPU ialah 10% markah co-curriculum. Betul, saya setuju. Okey. Jadi secara tak langsung, sedar tak sedar, pelajar-pelajar ini terutamanya apabila kita nak bangunkan akademik dia, kecemerlangan akademik, bangunkan dia punya asasnya, tetapi sebenarnya memberikan satu lagi tahniah tambah kepada mereka untuk mendapat peluang yang lebih baik, tempat yang lebih baik dalam persaingan bersama dengan besar persaingan untuk mendapat tempat dalam fakulti-fakulti yang terbaik di universiti. Sebab itulah saya mungkin itu antara yang kesan dia apabila kami melihat secara menyeluruh pembangunan pelajar yang kami perolehi menyebabkan kami berjaya mendapatkan sehingga 70 ke 75% pelajar kami mendapat pilihan utama. Hasil daripada gabungan rumusannya yang kami dah buatlah. Bukan sahaja cemerlang dalam bidang akademik, malah kena cemerlang dalam aktiviti kurikulum dan juga co-akademik. Itu dia pencerahannya. Dan terbuktilah kita nampak bersama dengan kita hari ini, iaitu Syawal sendiri merupakan hasil daripada program matrikulasi yang telah pun berjaya melanjutkan pengajian di peringkat ijazah pertama. Jadi kita akan berhenti berehat seketika, teruskan bersama kami dalam Sembang Didik TV KPM. Bertemu kembali dalam Sembang Didik TV KPM bersama saya Irfan Syahmi, Tuan Haji Kazim dan juga saudara Syawal di sini yang merupakan testimoni hasil daripada program matrikulasi KPM. Okey, kita nak bertanya soalan kepada Syawal sendiri. Bagaimana sebenarnya Syawal ini menyesuaikan diri dalam program yang 1 tahun saja? Sebab kita tahu nak bangun pagi, kelas dari pukul 8 pagi sampai 5 petang, betul tak? Lepas tu ada aktiviti kurikulum lagi. Macam mana Syawal sesuaikan diri ketika itu? Sebelum saya menyambung pengajian saya di Kolej Matrikulasi Kejuruteraan Pahang, ramai yang mengatakan seperti rakan-rakan saya juga bahawa matrikulasi ini adalah sangat susah. Betul. Dan jadual pembelajaran mereka adalah sangat padat. Saya setuju dengan pendapat mereka. Walaupun jadual pembelajaran mereka adalah sangat padat, namun matrikulasi sebenarnya memberikan banyak peluang kepada kami semua untuk melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti kurikulum seperti KAKOM, perkhidmatan Jambori, Carnival Science dan banyak lagi. Dan selain itu juga, selepas tamatnya kelas petang itu, di mana Kolej Matrikulasi memberikan peluang kepada semua pelajar untuk beriadah. Betul. Maknanya pelajar boleh main apa-apa saja permainan yang mereka minati, seperti bola sepak, apa-apa saja. Dan selain itu juga, Kolej Matrikulasi juga akan menawarkan khidmat komuniti. Khidmat komuniti ini seperti JPP, PRD dan sebagainya. JPP ini merupakan Jawatan Kuasa Perwakilan Pelajar yang merupakan persatuan yang tertinggi di matrikulasi juga. Wakil suara pelajar. Wakil suara pelajar, lebih kurang begitu. Jadi aktiviti sebegini bukan saja mengurangkan tekanan, malah ia akan meningkatkan lagi kerjasama, tanggungjawab dan kepimpinan dalam diri kita semua. Saya merupakan pelajar matrikulasi sesi 2021-2022. Pada masa itu, kami terpaksa menjalankan pelajaran melalui hybrid, di mana separuh belajar secara online dan separuh belajar secara face to face. Jadi walaupun mod pelajaran menjadi cara hybrid, namun aktiviti kurikulum itu masih dijalankan secara maya. Antara contoh aktiviti yang dilakukan oleh Kolej Matrikulasi adalah virtual orienteering, virtual run dan sebagainya. Ini merupakan satu pengalaman yang baru yang berharga juga kepada saya. Dan bagi yang merasakan bahawa Kolej Matrikulasi ini sangat susah dan orangnya orang pandai saja, sebenarnya pensyarah-pensyarah di sini sangat hebat dan mereka sentiasa membantu dan membimbing kita tanpa mengira masa dan tenaga. Betul. Selain itu juga, mereka mudah didekati dan mengambil berat pasal kami. Bukan itu saja, mereka juga mendidik kita supaya sentiasa memikir dengan lebih kritis dan lebih bijaklah. Di Kolej Matrikulasi Kejuruteraan pula juga, pensyarah-pensyarah mendidik kami supaya sentiasa memikir sebagai seorang jurutera. Mereka membina
pemikiran kita sebagai lebih seorang jurutera. Bukan sebagai seorang pelajar matrikulasi. Maksudnya kita kena ada satu goal, satu laluan di mana kita kena fikir, sekarang ni saya adalah jurutera. Ya, Jadi betul. saya kena belajar bersungguh-sungguh. Betul? Betul. Jadi, pada awalnya saya berasa sangat takut juga untuk menyertai program matrikulasi ini kerana saya kurang mempunyai pengetahuan, pengalaman dan kebolehan dalam bidang kejuruteraan. Kerana saya daripada sekolah harian saja. Disebabkan oleh ramainya datang daripada sekolah teknik dan sebagainya. Namun, persepsi saya menjadi tidak benar selepas saya masuki kolej matrikulasi ini. Di mana ramai pensyarah-pensyarah di sana membantu saya dalam mencapai CGPA saya sehingga 4 flat. 4 flat. Syawal dapat 4 flat. Saya dapat 4 flat. 4.0. Alhamdulillah. Terima kasih. Itu merupakan satu pengalaman yang cukup manis bagi Saudara Syawal sendiri, di mana beliau merupakan seorang pelajar sekolah harian biasa, tetapi memasuki program matrikulasi mendapat 4.0 dan seterusnya mendapat tempat di Universiti Awam, Universiti Malaya. Terima kasih Syawal. Itu adalah kenangan yang cukup indah bagi Syawal sendiri. Okey, Tuan Haji, kita nak beralih kepada Tuan Haji pula. Mungkin Tuan Haji boleh ceritakan, sebenarnya kalau saya teringin nak masuk program matrikulasi ni, apa langkah-langkah yang perlu saya lakukan sebenarnya? Okey, terima kasih. Itu soalan yang baguslah bagi saya. Yang pertama, untuk anak-anak pelajar dan juga ibu bapa yang berada di luar sana lah. Tindakan pertamanya mungkin kalau sekiranya kurang mendapatkan maklumat berkaitan dengan program matrikulasi, tindakan pertama ialah mungkin boleh merujuk kepada kaunselor sekolah. Sebab kaunselor sekolah kami telah memberikan bimbingan pada setiap tahun tentang proses pengambilan, dan kalau sekiranya ada berlakunya penambahbaikan, kami dah maklumkan kepada kaunselor sekolah yang cukup dekat dengan pelajar. Sebab kami nak memastikan bahawa pelajar-pelajar ini akan membuat pilihan yang tepat, yang betul, dan dapat mendapat peluang yang sama dengan pelajar-pelajar lain sebelum selepas tamat saja peperiksaan SPM nanti. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan dan anak-anak pelajar, kita telah iklankan tentang permohonan matrikulasi pada 4 Januari yang lalu, dan insya-Allah permohonan telah dibuka mulai 16 Januari dan tutup pada 16 April. Jadi mungkin dalam masa yang terhad sebelum menduduki peperiksaan SPM, pelajar bolehlah merujuk kepada kaunselor dan juga mungkin boleh buat permohonan awal. Bimbang nanti selepas SPM leka dah seorang bercuti kan, terlupa dah mohon matrikulasi. Ataupun selepas saja tamat peperiksaan SPM pada bulan 3, kami ada sampai 16 April boleh buat permohonan, boleh buat permohonan ke matrikulasi. Ingat, saya ulang sekali lagi, permohonan adalah percuma. Isi borang permohonan dan tak perlu disertakan dengan keputusan SPM ke ataupun result percubaan. Isi je maklumat keluarga, maklumat peribadi dan sebagainya. Sebab maklumat-maklumat tentang keputusan SPM kami akan dapatkan daripada lembaga peperiksaan secara terus. Secara terus, result keluar saja dia akan bagi pada kami. Tak perlu masukkan sendiri. Tak perlu masukkan. Mudah sangat. Kemudian begitu juga dengan markah core curriculum, kami dapatkan daripada bahagian sukan, kesenian, core curriculum dan kesenian, terus salurkan kepada kami untuk kami proses. Jadi insya-Allah maklumat-maklumat yang ada ini kami akan proses untuk membuat pilihan pelajar-pelajar yang terbaik yang boleh kita tawarkan ke program matrikulasi. Dan kalau sekiranya masih lagi ada ragu-ragu, tak boleh nak jumpa kaunselor pun agak susah dan sebagainya, dah cuti kan sebagainya, jadi hubungilah kami di talian 03884 4083 ataupun 0388844042 ataupun email kepada kami iaitu mohon.matric@moi.gov.my. Jadi maklumat-maklumat berkaitannya akan kami salurkan kepada pelajar dengan sebaik mungkin. Terima kasih Tuan Haji. Ya, itulah pencerahan Tuan Haji sebenarnya. Jangan risau untuk membuat permohonan. Isi saja dulu dan maklumat tentang keputusan anda akan kita dapat dari lembaga peperiksaan sendiri. Terima kasih Tuan Haji. Okey, sekarang ni mungkin Tuan Haji boleh berikan sedikit rumusan tentang perkongsian kita hari ini tentang program matrikulasi KPM. Silakan. Okey. Yang pertamanya saya bagi warga matrikulasi mengalu-alukan kehadiran anak-anak pelajar untuk menjadi warga kami lah. Tapi untuk satu lagi saya nak maklumkan kepada anak pelajar bahawa sijil matrikulasi yang akan diperoleh oleh pelajar, dia setaraf dengan SPM dan diploma untuk laluan pekerjaan. Pelajar-pelajar akan ditawarkan ke grade 29. Grade mana gaji diploma lah. Grade 29 ada setakat ini ada 39 penjawatan yang telah disediakan oleh pihak JPA. Jadi
sebenarnya walaupun kami tak nak sangat mewar-warkan perkara demikian sebab kami mengharapkan pelajar selepas saja tamat metrokrasi mereka terus melanjut pelajaran ke universiti. Betul. Tetapi kalau sekiranya ada apa-apa berlaku di universiti, gagal di universiti dan sebagainya, tak perlulah gunakan kursusan SPM untuk memulakan pekerjaan. Ada CJ matrikulasi dan sama taraf dengan diploma. Dia punya gaji lah. Jadi dengan mungkin ini satu yang mungkin akan memberi satu gambaran tentang keistimewaan kami jugalah. Jadi bagi anak-anak pelajar di suasana saya rasa tidak ada lagi lah masa untuk berfikir panjang. Betul. Sebenarnya. Jangan ragu-ragu lagi. Ya, jangan ragu-ragu lagi. Banyak maklumat-maklumat telah saya salurkan dan insya-Allah mungkin akan membuka hati anak-anak pelajar untuk memilih metrokrasi sebagai pilihan utama mereka. Bukan sahaja pelajar atau haji, malah ibu bapa juga. Ya, ibu bapa sebab ibu bapa peranan penting yang akan mempengaruhi keputusan anak-anak pelajar. Jadi bersamalah kami di program metrokrasi, insya-Allah kami akan berusaha bersungguh-sungguh bagi memastikan semua anak-anak pelajar yang berada di program metrokrasi mendapat keputusan yang cemerlang dan akhirnya akan dapat melanjutkan pengajaran ke universiti dalam bidang yang mereka pilih. Tak guna belajar-belajar tetapi dapat bidang yang mungkin bukan minat mereka. Betul. Kerana akan mempengaruhi kejayaan mereka selepas itu. Sebab itulah mereka ni dia bukan sahaja di sekolah ya Cik Syawal, masa di metrokrasi kami juga akan dibimbing, pelajar-pelajar juga akan dibimbing untuk memilih pilihan yang tepat. Betul. Sesuai dengan tajuk kita, Matrikulasi Pacu Kejayaan Masa Depan. Dengan itu saya ucapkan terima kasih kepada Tuan Haji Muhammad Kasim Muhammad Jaafar, Timbalan Pengarah Sektor Pembangunan Pelajar, dan terima kasih juga kepada Syawal kerana sudi bersama kami hari ini dalam sembang Didik TV KPM, dan kita mengharapkan kejayaan yang dikecapi sekarang ini oleh program metrokrasi akan diteruskan hingga ke hari yang seterusnya. InsyaAllah kita jumpa lagi. Dengan itu, Assalamualaikum, salam sejahtera.